Salam sejahtera semua. Anyway, kat depan mata sekarang ni, ini adalah Pulse AIO Mini. Dan dalam kesempatan kali ni aku nak berkongsi kepada korang berkenaan dengan aku punya pendapat secara tuntas. Orang kata ini adalah final, orang kata bahagian yang terakhir untuk siri review Pulse AIO Mini. Sebuah AIO yang dikeluarkan oleh kerjasama antara Tony B dan juga Van D Vape. Sedikit introduction lah. Pulse AIO OG yang original, yang asal, mula dikeluarkan sekitar tahun 2021 pada bulan November. Dan dia adalah boleh dikatakan sebuah boro device yang pertama yang menjadikan dunia boro ni accessible, yang menjadikan dunia boro ni boleh digunakan oleh lebih ramai orang. Dan ramai yang mula berjinak-jinak serta mula mengenali dunia boro, dunia AIO boro dalam dunia pengawapan ni melalui Pulse AIO. Dan okay, sebelum tu, ini adalah channel Wak Vapes. Nama aku Wak Asri. Salam sejahtera dan Assalamualaikum semua ya. Okay guys, ini adalah Pulse AIO yang berwarna frost black. Jadi aku ada buat unboxing, aku ada bagi tutorial mengenai cara-cara wicking dia punya Vessel 2 RBA dia, dan juga aku ada buat konten berkenaan dengan design body dia semualah. Cuma sekarang ni aku akan pergi lebih detail sebagai sebuah conclusion kepada siri-siri review Pulse AIO ini. Orang kata ini adalah aku punya pendapat secara jujur, tidak ditaja oleh mana-mana pihak. Aku punya opinion mengenai Pulse AIO ni, dia macam ni. Pulse AIO ni meneruskan legasi kesinambungan dan satu benda yang Pulse AIO OG tu telah mula-mula keluarkan. Dia ada sekarang ni, buat masa ni secara umum lah, ada tiga jenis Pulse AIO dari segi generasi dia. Generasi Pulse AIO OG yang pertama, kemudian generasi Pulse AIO 0.5, kemudian generasi Pulse AIO Mini yang ini. Okay, ni ada Pulse AIO 0.5. Jadi yang Pulse AIO yang pertama tu, yang asal, dia ada isu, ada masalah material, selalu crack, selalu pecah dekat bahagian sini, atas ni. Dekat bahagian atas ni, disebabkan itulah. Okay, ni Pulse AIO original. Kalau kita tengok betul-betul, isu yang berlaku pada Pulse AIO yang original ialah bahagian flash nut punya pengikat. Di sekeliling ini, biasanya untuk Pulse AIO original, siapa-siapa yang beli Pulse AIO original tu mesti akan ada masalah. Kalau guna dengan berhati-hati pun kena, kalau guna dengan lasak lagi kena. Iaitu kawasan tepi ni sentiasa crack. Sentiasa pula. Kawasan tepi ni dia akan terdedah kepada retak. Maksudnya, kalau kau guna lama-lama, sebab kat sini ni kan kita ikat flash nut apa semua ni, dia akan jadi crack kat sini. Macam ni pun dah crack kat sini. Dan aku ada buat video kalau siapa-siapa nak claim warranty ke apa, boleh tengok video dalam senarai video aku. Okay, ini Pulse AIO yang original. Mungkin material dia kurang tahan dan juga design kat sini. Sebab itu dia orang, Van D Vape, keluarkan Pulse AIO 0.5, yang mana bahagian atas ni dia dah ubah. Dia letak besi dia kat sini. So Pulse AIO 0.5 memang material dia lebih kuat, lebih tahan berbanding dengan Pulse AIO yang original. Okay, jadi untuk Pulse AIO Mini, apa yang Van D Vape laksanakan ialah dia ambil design 0.5 tu, kita tengok kat sini, dia punya kawasan flash nut apa semua ni memang diikat dengan besi ni. Dan material yang digunakan
memang sama dengan material 0.5, pulse AIO 0.5. Jadi dari segi ketahanan tu, sebab benda ni dia plastik, dia bukanlah dibuat dari metal ke, dari pick ke, dari delrin ke. So kalau jatuh, tengok bahagian juga dan tengok macam mana jatuhnya, dia akan retak juga kan. Macam ni, dia dah pernah jatuh dah ni. Aku pakai, nampak ni, kat sini ni, jatuh dari ketinggian 2 meter, pecah juga kan. So itu terpulang kepada penggunaan dan cara kita jaga kita punya device lah. So itu satu, maknanya Pulse AIO Mini ni dia menggunakan material yang lebih solid berbanding yang original, iaitu dia menggunakan material sama seperti Pulse AI, sama seperti Pulse AIO 0.5. Dan dari segi macam mana nak cakap dari segi performance pula, dari segi hardware kita dah tengok tadi. Macam mana pula dari segi performance? Dari segi performance tak ada beza lah, aku boleh katakan macam tu ya. Tak ada beza antara Pulse AIO 0.5 dengan Pulse AIO Mini ni, sama je. Chipset dia, pengoperasian dia semua sama Kalau kau nak tahu macam mana rupanya, macam mana pengoperasian untuk nak gunakan chipset dia ni, boleh tengok video aku yang review pasal Pulse AIO yang asal tu, bahagian chipset ya. Sebab sama je, tidak ada apa-apa yang berubah. Cuma ini cuma dari segi pembakaran, macam ni aku nak ceritakan dari segi pembakaran. Ini Pulse AIO 0.5, ini Pulse AIO Mini. Pulse AIO 0.5 menggunakan bateri 21700, Pulse AIO Mini menggunakan bateri 18650. Siapa-siapa yang ada dua-dua device ni pasti akan rasa perbezaan sekiranya menggunakan bateri 21700 dalam 0.5 dan membandingkan dengan firing serta kenikmatan yang diperolehi apabila menggunakan dua-dua device ni pasti berbeza. Aku sendiri rasa firing dia sama je, chipset dia sama je, tapi level kepuasannya tu tak sama. Lebih lagi nikmat menggunakan Pulse AIO 0.5 yang menggunakan bateri 21700 berbanding Pulse AIO Mini. Kenapa aku tak tahu nak explain lah, tapi bateri besar ni mungkin tendangan dia lain dia punya kepaduan dia lain, so kenikmatan yang kita dapati tu lain. Ni Pulse AIO 0.5, ini Pulse AIO Mini kan. Jadi dalam mulut, dalam tekak memang terasa dia punya perbezaan dia. Tak boleh nak explain secara fakta lah, tapi itu yang aku rasakan lah. Jadi yang ini direndah sikit dia punya kepuasan dan level kenikmatan yang boleh didapati dari Pulse AIO Mini ni. Next, tadi pasal performance. Next aku nak bagi tahu berkenaan dengan RBA dia. So kau pun boleh tengok aku punya tutorial wicking dalam channel ni berkenaan dengan RBA Vessel 2 ni. Dan aku tak perlu cakap banyak, cumanya aku sangat-sangat suka sangat-sangat suka dengan RBA baru dia ni. Sebab satu, dia perform. Yang kedua, dia memang jauh gila beza berbanding dari Pulse AIO punya RBA yang asal, yang Vessel 1, ini Vessel 2 Yang ketiga, flavoring. Gini. Semenjak Vessel 1, memang Pulse AIO Tony B dengan Vandy Babe memang keluarkan RBA ni dengan honeycomb style airflow dekat bawah sana, dekat bawah coil tu. So boleh dikatakan dalam banyak-banyak buruh RBA, aku rasa dia seorang je yang buat honeycomb punya airflow pada ketika ni. Aku tak tahulah, mungkin ada lagi, tapi tu mahal lah. Macam Jenna RBA yang J Hayes punya tu mahal.
Tapi untuk public, untuk semua orang rasa sebuah boro RBA yang mendatangkan kenikmatan tanpa pening kepala, Vessel ni bagus. Serius aku cakap. Aku suka betul flavouring yang dikeluarkan dia dengan airflow dia. Airflow dia tak terlalu ketat, tak terlalu loose, tak terlalu lawas. Sedap-sedap, nikmat-nikmat. Sedang-sedang dan sesuai untuk aku punya vaping style RDL. Dan aku campak coil yang pre-built. Aku tak adalah buat MTL, tapi untuk RDL coil pre-built, coil Waklu dalam ni memang jadi. Flavouring dia, manis dia, throat hit dia ada dapat lah. Dan kalau betul setup ni memang boleh dapat letopnya. Memang sedap. Wicking dia pun berjalan dengan jayanya, nampak. Buih-buih pun keluar. Berjaya menyedut liquid dengan baik. Dan nampak tu liquid naik apa semua kat sini. Dan sekiranya wicking korang memang betul, teknik yang betul korang aplikasikan untuk wicking, untuk pasang kapas, pasang coil dekat vessel 2 ni, memang tak ada leaking lah. Memang nice lah. So ini adalah worthy upgrade dia punya RBA ni berbanding yang dulu. Okay. Dan dari segi akulah, macam Pulse AIO OG dan juga 0.5, dia besar tau size dia. Okay. Macam ni mini ni dia lebih sedap digenggam. Lebih untuk tangan aku yang besar ni lah, kan. Tak adalah jauh sangat dia punya perbezaan dia, tapi boleh rasa beza kalau pegang mini ni. Dan dari segi isu macam mana pula? Okay. Kita tengok, cuba satu persatu kupas isu dia. Isu paling utama padaku untuk Pulse AIO mini ni yang aku rasakan boleh diperbaiki lagi di masa akan datang, yang pertama sekali ialah kualiti plastik yang digunakan. Ya betul, dia lebih baik dari yang OG Pulse AIO OG, tapi masih lagi terlalu plastik lah. Yelah, what do you expect? Harga ni 200 lebih ringgit je. Takkanlah nak barang premium kot. Tak boleh lah macam tu kan. Tapi yelah, macam aku ni dah kena jatuh retak kat sini kan. Jadi dari segi kualiti material, mungkin ada cara lain ke boleh dapatkan yang lebih solid body dia ni dah solid, tapi kalau lebih solid, lebih keras lagi material dia, mungkin boleh lagi sedap lah. Okay, itu yang pertama pasal build quality. Aku tak minta lebih, tak adalah minta dia jadi metal ke apa, tidak, jadi kayu ke apa, tidak, tapi memang terasa sangat dia punya plastik dia, especially bila korang pakai panel-panel. Sebab panel-panel yang dia bagi untuk Pulse AIO mini ni macam ni lah, dia punya motif dia kartun-kartun. For me tak berapa berkenan lah. Aku lebih suka pakai yang plain, dia tak ada okey, tak ada apa-apa lah. Tapi kalau pakai yang itu, sebab dia ada bagi 2 panel dan 2 set button. Satu set button bulat, satu set button square ni. Masalahnya kalau pakai panel yang frost tu, black frost ni, button bulat, aku tak berapa gemar. So have to lah pakai apa yang ada kan. So ni nampaklah motif merah sikit dengan drip tip merah, okey lah, boleh lah, not too bad lah. Yang kedua, okay, itu dari segi kualiti, dari segi corak-corak yang dia bagi. Dan yang kedua aku nak share yang ni. Okay, isu ataupun masalah yang nanti kalau korang banyak pakai, kalau korang lama pakai, benda yang sama juga berlaku pada Pulse AIO 1 OG dan juga Pulse 0.5. Apa dia? Okay, ini kawasan tank. Okay, kalau sekiranya leaking, liquid akan bertakung kat bawah apa semua ni kan. Lepas tu kau letak dalam poket ke, kau letak atas meja ke, baringkan ke, berdirikan ke, tu tak kisah.
Lama kelamaan apabila leaking, liquid akan masuk kat sini tau. Ni. Okay, ini ada dua layer Ni inner dia ni, yang ini. Yang ini tak masuk cerita lah. Kita cerita yang ni, kawasan ni. Okay, ini ada dua layer. Satu yang luar ni, satu yang kat dalam. Okay, bila liquid bertakung ataupun liquid leaking, meleleh, mengalir, bocor tank kau sebab wicking tak betul ke whatever reason, dan juga nanti dekat bawah ni kan, kawasan bawah, tip bawah flush nut ni juga sekiranya leaking, dia akan masuk celah-celah ni. Nampak tak? Korang kalau nampak bagus, kalau tak nampak korang tengoklah sendiri dekat Pulse AIO OG, Pulse AIO 0.5 dan Pulse AIO mini korang. Dekat sini ni memang ada dua lapis dan dia ada ruang untuk liquid masuk. Jadi liquid akan bertakung kat dalam ni pula. Dia bukannya bertakung dekat kawasan takungan yang ini, sini, dalam ni, tidak. Tapi dalam inner ni. So, dia akan nampak lah liquid kat sini kan. Dan kalau tunggu lama-lama pula, dia akan meleleh sampai ke dalam ni. Itu masalah dia. Dan cara untuk settlekan masalah penakungan dan liquid yang bertakung ni adalah kau kena buka skru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua ni. Kau buka, kau kena lap bahagian dalam ni, kau kena lap inner ni. Itu isu yang aku nampak dan yang aku dah rasa beberapa kali. Jadi satu kelecehan pula apabila leaking. Sebab itu aku seboleh-bolehnya aku akan wicking dan pastikan tak leaking, baru aku bawa pergi mana-mana. So itu masalah dia yang ketiga. Yang pertama, kualiti plastik. Yang kedua, design panel apa semua yang dia bagi. Yang ketiga, yang masalah leaking dekat dalam ni, kat inner ni. Yang keempat, okay, isu tu lah tadi. Yang keempat berkenaan dengan dia punya firing dia tak gah, tak sepadu 0.5 punya firing, dan pengeluaran citarasa flavor tu tak sampai setahap yang itu. Dia boleh, bukan tak boleh, sebab firing Pulse AIO ni daripada awal, sebab ni chipset yang dibangunkan oleh Vandy Wave sendiri. Dia tak ada guna DNA ke Dicodes ke Yeezy SX ke, tak ada. Jadi dia guna chipset yang Vandy Wave bangunkan, dan chipset dia tak adalah teruk. Chipset dia okey sebenarnya. Boleh mengeluarkan flavor yang sedap-sedap, yang boleh dinikmati. It's just that dua device ni menggunakan chipset yang sama tetapi performance dia berbeza. Tu je lah aku nak cakap kat kau. Macam Vessel ni, Vessel 2 dalam Pulse AIO 0.5 ni, kalau aku cabut, aku masukkan kat sini, flavoring dia sampai, tapi tak sama rasa dia. I hope korang faham lah apa yang aku cuba katakan di situ. Lain-lain rasanya tak adalah aku nak komplain ke apa pasal Pulse AIO mini ni, sebab dia adalah sebuah kit. Kalau kau beli, dia ada dua version. Di dalam pasaran sekarang ni ada dua edition. Yang pertama edition dengan RBA, yang kedua edition tanpa RDA. RDA pula, tanpa RBA. So siapa-siapa yang nak shopping, siapa-siapa yang nak berfikir untuk mendapatkan Pulse AIO mini ni, kena check, kena tanya kedai. Ada yang versi siap dengan RBA dan juga ada yang versi yang tidak ada RBA. So korang boleh pilih. Yang versi yang tak ada RBA harga lain, yang versi yang ada RBA harga dia lain. So itu semua terpulang kepada cita rasa masing-masing dan terpulang kepada bajet poket masing-masing. So ini adalah sebuah orang kata Pulse AIO mini ni adalah sebuah AIO mampu milik untuk semua golongan. Tak kisahlah kau golongan berduit ke, kau golongan kayangan ke, ataupun kau bukan kayangan ke, kau boleh memiliki Pulse AIO ni sebab harga dia memang mampu milik sangat. Dan dia menawarkan package yang lengkap. Bila beli tu, yang kalau kau beli yang set kit dia dengan RBA dia, kau dah boleh terus menikmati
dunia boro, tak perlu nak spend duit lain untuk beli RBA ataupun bridge boro yang lain. Dan untuk kupasan aku yang lebih detail mengenai boro tank Vessel 2 ni yang didatangkan sekali dengan Pulse AIO Mini ni, korang boleh tengok channel ni. Aku ada banyak kupas beberapa series mengenai Pulse AIO Mini ni. Ada part 1, ada part 2, ada part 3, ada part 4, dan ini adalah part 5, bahagian kelima, conclusion, kesimpulan dan juga pendapat aku secara jujur mengenai Pulse AIO Mini. Jadi untuk yang nak mencari dan nak berjinak-jinak dalam dunia boro ataupun dunia AIO ni, korang boleh cuba shopping dan cuba cari Pulse AIO Mini ni dengan harga yang amat-amat berpatutan. Dia boleh dimiliki oleh semua. Serta dia ginilah, kau nak spend banyak, kau nak spend sikit dalam dunia vaping ni, tu hak masing-masing. Tapi sebelum korang beli, sebelum korang tabur duit yang korang cari susah-susah tu, kau buat kajian dulu, kau buat research dulu, kau tanya-tanya orang dulu, dapatkan info-info yang betul mengenai AIO apa yang memuaskan, AIO apa yang berbaloi kalau beli. Dan Pulse AIO Mini ni dia complete, dan kau boleh enjoy dunia boro, dan dia tak susah untuk set up apa semua, dan dia lebih berbaloi daripada kau beli device-device yang lebih mahal, seperti contohnya .aio V2 Lite ke, yang lebih mahal dari Pulse AIO Mini, tapi tank dia kecil kan, menggunakan format .aio, firing dia pun lembab gila kan. Jadi gunakanlah peluang yang ada, survey, study, cari info dengan betul, dan pilih dengan bijak. Terpulang nak beli Pulse AIO ke tak nak beli Pulse AIO pun, aku tak rugi apa-apa satu sen pun kan, aku cuma kongsi pendapat je. Tapi kalau korang nak device yang okey-okey, kan, tak nak memeningkan kepala, Pulse AIO Mini ni okey lah kan. So itu tadi aku punya perkongsian pendapat mengenai review Pulse AIO Mini secara tuntas. Dan minta maaf sekiranya video ni panjang, sebab aku kalau boleh nak share pendapat-pendapat jujur ni supaya korang boleh membuat keputusan, membantu siapa-siapa yang nak membeli Pulse AIO Mini ni. Tengok dulu, dan sekiranya ada pertanyaan boleh tanya di ruangan komen. Jadi Wak Asri sini, terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum.